الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أما saya mati Tuhan pengurusi, Tuhan Imam kaum muslimin dan muslimat mati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita manjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur dan nikmat masa untuk sama-sama kita berada di rumah Allah ini setelah kita selesai mengerjakan salat pada maghrib. Kita menyambung dalam kitab Mada Ya'ni Intima'i fi Islam, apa erti saya berada dalam Islam. Di bawah bab saya mestilah hidup untuk Islam, dalam perkara bagaimana cara saya hidup untuk Islam. Sanif meletakkan yang pertama untuk kita hidup mengikut cara Islam, iaitu kita mesti mengetahui tujuan kita dihidupkan. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Azim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan adalah arasy di atas air untuk menguji kamu siapa yang lebih baik amalannya. Araditum bil hayatid dunya, araditum bil hayatid dunya min al akhirah, fama mata'ul hayatid dunya illa qalil. Ayat yang dibacakan sebentar tadi memberitahu kepada kita bahawasanya kita dijadikan oleh Allah tujuan untuk beribadah kepada-Nya. Ramai di kalangan manusia hari ini dia tidak tahu apa tujuan dia hidup. Dia hanya tahu makan dan minum, bekerja, balik rumah tidur. Besok dah bangun, makan, bekerja, tidur. Kerana itu, jika kita tahu tujuan utama kita dihidupkan, maka kita akan melakukan segala pekerjaan kita, bukan hanya ibadah di dalam masjid surau sahaja kita ikut perintah Allah. Di luar daripada surau dan masjid, dalam pekerjaan kita tidak melakukan khianat, kita tidak menzalimi orang, kita tak menjatuhkan orang, kita tak fitnah, tak zalimi orang. Kita buat kerja kerana Allah mencari rezeki. Maka segala yang kita buat semuanya termasuk dalam ibadah. Bukan hanya dalam masjid surau, tapi segala yang makna ibadah itu segala yang Allah perintahkan dan kita lakukan kerana Allah. Tujuan Allah jadikan manusia untuk ibadah, yang mana sebelum daripada insan Allah sebut jin. Ada dua makhluk yang Allah jadikan, jin dan manusia. Kita boleh percaya kepada jin, tetapi jangan keterlaluan hinggakan takut lebih kepada jin daripada Allah. Begitu juga dengan manusia, kita jangan terlalu takut dengan manusia melebihi daripada Allah yang mencipta kita. Orang hari ini dia takut pada manusia, takut nak buat itu, takut nak cakap tentang Islam, takut segala-galanya takut. Sedangkan Allah yang cipta kita, maka pada Allah lah yang selayaknya kita takut. Maksud takut ialah kita rapat dengan Allah. Kerana itu tiap-tiap hari Jumaat kita diperingatkan, ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu, mereka yang takut pada Allah, mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang berjaya. Kita nak berjaya dunia akhirat, maka kita perlu ikut segala yang Allah perintahkan. Takut dengan Allah bermaksud kita lagi dekat. Takut dengan manusia, takut dengan binatang buas, kita makin jauh, kita tak duduk dekat. Jadi beza maksud takut dengan Allah dengan manusia. Apa tujuan Allah jadikan manusia setelah mana ibadah? Apa tujuan? Semua pakai ibadah. Untuk Allah melihat, menilai di antara kamu siapa yang lebih baik amalannya.
Orang tanya kenapa ada syurga neraka? Tak bolehkah semua Allah masukkan dalam syurga? Allah tak kesian kepada hamba dia? Ini ada persoalan timbul. Jawapan dia, Allah nak tengok di antara kamu siapa yang lebih baik amalan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Kita bekerja, kalau nak dinaikkan pangkat, bukan semua orang dapat. Mereka-mereka yang terbaik, prestasinya bagus, dia akan dinilai, maka dia akan dipilih. Allah begitu juga. Dia nak tengok kita, siapa di antara kita yang lebih baik amalan. Maka insya-Allah yang baik amalan yang ikut perintah Allah dan Nabi ke syurga, yang engkar, yang lawan perintah Allah ke neraka. Jadi kita tahu dah apa tujuan kita dihidupkan. Kita kena beritahu pula kepada generasi kita hari ini, anak-anak muda yang mana dia tidak tahu apa tujuan hidup. Dia hanya tahu berhibur, dia hanya tahu berseronok, nak jadi glamour. Dia seronok tengok artis tulis status Facebook, beribu orang lain. Minum air teh di Twitter, puluh ribu orang lain. Dia seronok begitu. Dia tak tahu apa tujuan hidup. Dan mereka ni pun bukan seronok dia. Yang terkenal sebenarnya bukan seronok, susah. Segala-gala benda orang tengok, orang perhatikan, bukan senang. Tapi kalau kita tahu tujuan kita hidup, orang tengok kita ke tak tengok kita tak apa. Sebenarnya lagi bagus orang tak kenal kita, senang. Nak pergi pasar malam pun senang, nak makan kat kedai mamak pun senang. Tuan, kalau ada ceramah Ustaz Zaidul, dia datang tu dah memang dikawal dah. Dia duduk tu nak makan, nak suap orang pun nak suap kadang keraslah tangan tu. Bukan senang jadi orang glamour. Kita seronok tengok orang ikut dia, orang follower, susah. Jadi biarlah kita ada sekarang ni keadaan ini, senang kita nak buat ibadah. Jadi tak perlulah nak kejar pada dunia sangat. Dunia pun tak lama kita akan pergi meninggalkan dunia. Lepas ni kita akan cerita apa nilai dunia. Jadi yang pertama kena tahu ibadah kepada Allah, supaya anak-anak muda hari ini dia tidak terlalu kecewa dengan dunia. Tak lulus peperiksaan, dia rasa gelap masa depan. Putus cinta, dia rasa tak boleh hidup dah. Dah macam tak ada oksigen. Ada yang bunuh diri, ada yang kelar leher. Sekarang bunuh ni macam biasa, nyawa tu macam murah. Minum racun, macam-macam dia buat sebab dia tak tahu tujuan hidup. Kalau tahu, dia tak buat begitu. Dia akan ada hari perhitungan. Nanti di pada mahsyar akan dihitung orang yang bunuh diri. Dia bukan terlepas. Orang-orang bukan Islam, dia rasa macam hidup dia setakat dunia. Ada masalah, bunuh diri. Jadi kita orang Islam berbeza. Dia ada satu lagi kehidupan yang akan dibangkitkan, iaitu di padang mahsyar. Jadi penting untuk kita tahu tujuan kita hidup, yang mana itulah dia cara kita hidup sebagai seorang Islam. Yang kedua, dalam mana kita nak hidup cara Islam, kita mesti tahu nilai dunia. Nilai dunia dan akhirat ni apa nilai dia? Allah berfirman, "Araditu bil hayatid dunya minal akhirah wa ma hayatud dunya mata'un fil akhirati fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Apakah kamu lebih redha dengan kehidupan dunia ini dan dari kehidupan akhirat? Padahal kehidupan di dunia ini nak dibandingkan dengan akhirat hanyalah sedikit. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang lebih baik, yang kekal. Dalam hadis Nabi bersabda, diriwayatkan pada suatu ketika Nabi berjalan di satu tempat pembuangan sampah. Lalu Nabi mengambil segenggam seketul sampah. Nabi panggil sahabat, kejarlah dunia. Nabi pegang sampah tu, kata kejarlah dunia. Inilah di dunia. Dalam hadis yang lain yang hampir sama, Nabi berjalan di satu kawasan, iaitu tempat di mana ada seekor bangkai kambing. Yang dah matilah, bangkai ni yang dah mati. Dan Nabi kata, sesungguhnya kambing ini di sisi Tuhan ni, setelah mana jadi bangkai, tidak ada nilai. Ketahuilah sesungguhnya dunia nak dibandingkan dengan bangkai kambing ini lagi tak ada nilai. Dan kalau ada nilai dunia ini, walau sebesar sayap nyamuk sekalipun, nyamuk tu kecil, ambil sehelai sayap nyamuk, kalau ada nilai di sisi Allah, Allah tak akan bagi minum kepada orang kafir. Apa kaitan daripada hadis dan ayat ini?
Nak bagi tahu pada kita bahawasanya dunia ni tak ada nilai. Kita nak bandingkan dunia dengan akhirat. Yang orang kejar dunia, siang malam kejar dunia, sanggup buat apa saja kerana duit, sanggup kejar jawatan, tak kira dengan cara betul ataupun tidak. Dunia tak ke mana, pejam mata tinggal habis semua. Yang duduk kejar dunia hari-hari penat pun kejar dunia. Anda tak pernah fikir ke hari-hari kejar dunia penat? Tak habis pun, tak selesai. Kejar lagi, lagi kejar lagi, tak habis. Handphone, nak kejar teknologi, tak kesudahan. Kita beli iPhone 6 kan, yang lagi keluar iPhone 7. Duk tak lama keluar iPhone 8. Dia tak berhenti. Tiap-tiap hari orang bahagian teknologi ni dia akan upgrade. Kita nak kejar memang tak selesai. Duit, kita nak kejar duit pun tak selesai. Nak kejar gaji 5,000, nanti dia nak 10,000. Dah dapat gaji 10,000, dia nak gaji 50,000. Dah ada 50,000, dia nak gaji 100,000. Tak pernah selesai, penat. Tapi kalau kejar akhirat, insya-Allah dia ada tempat yang kekal abadi, iaitu di akhirat. Dia kejar yang sana, dunia dia selamat. Kejar akhirat, belajar agama, ikut perintah Allah. Orang perempuan tutup aurat, orang lelaki pun sama, dirikan solat, cukup waktu solat. Dia akan kerja dunia tu. Kerja memang tak pernah habis. Tuan kerja pernah habis tak? Tiap-tiap hari kerja. Hari ni kerja, besok kerja, lusa kerja, tahun depan kerja. Tak pernah berhenti. Cukup masa solat, solat akan habis masa dia. Solat dulu. Itu maksud kerja akhirat. Nak dibandingkan dengan dunia tak ada nilai. Apalah sangat. 10-15 minit nak dibandingkan yang tinggal langsung sembahyang. Yang orang masuk kerja tu penting. Tinggal 15 minit rugi. Rasa macam banyak perkara yang tak dapat dibuat kalau solat. Beritahu di ayat ni, innal hayatud dunya, ada ayat yang sebut la'ibu walahu, sesungguhnya dunia ini hanyalah perkara yang main-mainkan kita, memperolok-olokkan kita. Dunia main-mainkan kita. Penat. Malam ni rehat, besok kerja, lusa kerja, rehat, penat. Tak selesai. Sedangkan ini tak ada nilai. Quran sebut, Nabi pun sebut. Jadi bila kita tahu nilai dunia, kita pun tak terkejar sangat. Tapi bila balik rumah lepas ni, buang habis semua TV, sofa, segala peti ais, aircon. Nak buang boleh, tapi bagi saya. Saya ambil. Boleh tuan, pakailah dunia. Tuan nak buat rumah besar ke, tuan nak pakai kereta besar, tapi gunakan manfaat itu untuk Islam. Fikir segala benda yang kita buat, apa kebaikan untuk Islam. Pakai kereta yang lebih elok, kadang kereta besar tu elok. Kita nak cari ilmu, kita nak pergi kerja selesa. Rumah anak pun ramai, kena besarkan rumah. Ada orang boleh duduk rumah kecil, terpulang. Tak apa, silakan guna dunia. Tapi biar bawa kebaikan. Internet, Ustaz sembang-sembang tu, handphone tu pun, internet tu semua Yahudi, Ustaz. Yahudi, Facebook Yahudi. Itu sikoh tinggi lah kan? Tasawuf tinggi. Tak apa, guna selagi mana boleh kita guna untuk Islam. Beritahu iklan tentang ceramah, sedarkan orang tentang perkara mungkar, orang yang zalim, beritahu. Gunalah, guna selagi mana boleh, guna. Sebab kita tak ada medium lain, tak ada alternatif. Gunalah. Jangan kata mentang-mentang Yahudi buat, yang pakai tak boleh. Habis lah tak? Komputer semua tak usah pakai. Sebab Microsoft semua Yahudi yang buat. Jadi mana ruang yang kita ada, gunakan. Dia ada boleh kita pakai. Tapi jangan sampai dunia melarang main Facebook, WhatsApp, buat apa benda pun, bukan internet je benda, apa benda sekalipun dia melarangkan kita. Tu tak boleh. Itu kata dunia. Ni dunia. Sebab dunia dia akan sampai masa kita mati, habis. Tapi bila kita buat akhirat, ganjaran itu dia berpanjangan. Dunia dapat, akhirat dapat. Nabi pergi ke satu tempat pembuangan sampah. Sampah yang dalam rumah kita sapu, kita bersihkan, kita akan buang dalam tong sampah. Kemudian datang lori sampah, dia angkat, dia bawa satu tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah tu kita pun tak nak lalu lagi, berbau busuk. Kadang-kadang sampah tak dikutip, berbau. Sampah ni tak ada nilai. Ada orang kata, ada ustaz boleh buat recycle. Dia fikir bisnes. Tak apalah. Tapi nak bagi tahu tak ada orang nak lalu situ. Yang buat bisnes tu cerita lain lah. Dia ada kilang, ada pula tempat dia. Jadi ni tempat sampah ni orang tak nak lalu, bau busuk.
Nabi pegang seketul tu, Nabi pegang tangan Nabi, angkat. Nak dunia, kejarlah ni lah dunia. Sampah tu dunia. Bangkai kambing tu tak ada nilai. Kambing masih hidup, banyak kebaikan. Dia bagi susu, daging dia pun boleh disembelih. Dah jadi bangkai, habis, tak ada nilai. Dunia lagi tak ada nilai daripada bangkai kambing tu, kalau manusia tahu. Tuan-tuan, sampah ni langsung orang tak nak tengok. Tapi dunia orang tengok kan, orang kejar dunia kan. Hidup dia rasa nak kepada terkenal, nak pada jawatan duit, nak macam-macam, nak pada dunia. Malah dunia tempat sampah. Mana tuan tengok dunia ni? Sebab tu kadang-kadang orang kata duit ni duit. Jangan sayang sangat duit. Ada umur bantu orang. Itu dunia. Duit ni sampah nak ambil. Nampak? Jangan simpan sangat dalam beg duit. Takut sangat. Takut habis duit. Tak habis duit pada demo, dia akan habis duit pada tempat lain. Duit mesti habis ni. Jadi gunalah kepada akhirat. Bantu agama Allah. Tak usah bimbang. Lalu tabung tadi tak usah bimbang. Lalu dah tabung. Pergi masjid solat Jumaat, lalu lagi tabung. Tabung tak habis. Asal kuliah je ada tabung. Asal tabung ada kuliah. Tak pulang tadi. Buang sikit dunia dalam hati tu, buang sikit. Jangan simpan sangat dunia. Ni bagi tahu tu dunia. Campak dalam tabung, dia pergi ke akhirat. Simpan dalam beg duit, dia pergi benda lain. Pergi bak makan, keluar jadi najis. Beli baju berapa lama sangat boleh bertahan. Lusuh, kalau kita besar je baju jadi kecil. Kadang baju yang kecil kita yang besar. Jadi tu dunia. Manfaat tu takat berapa lama. Tapi kalau bagi akhirat, dia bertahan sampai kiamat, sampai pada mahsyar. Itu nak bagi tahu nilai dunia ni tak ada apa-apa. Macam bangkai, macam sampah. Tapi saya beritahu tadi, yang ada kemudahan tu pakai. Tapi jangan sampai kita dilekakan dengan dunia. Itu maksudnya. Anak muda sekarang ada motor, jangan leka dengan motor. Rasa itulah di dunia dia. Yang gila kereta, yang kereta. Tak bawa kereta, bawa motor tu datang masjid, buat program untuk kebaikan, manfaat. Jangan rasa itulah dunia dia. Hari ini buat cerita motor. Tajuk cerita dah motor lah. Mat merempit. Buat cerita pun kereta drift, KL drift. Sebab dia rasa itulah dunia dia. Dunia dia berlumba, dunia dia menang dapat habuan. Tu dia rasa dunia. Ruang lingkup itu. Sebab tadi yang pertama dia tak ada tujuan hidup. Saya tanya dia, apa tujuan hidup? Entah. Hidup nak dapat duit, hidup nak dapat nama, nak orang puji. Itu yang dia kejar. Tapi kita ada agama, kita ada Allah, kita ada Rasul. Kita tengok pada dalam sirah apa yang berlaku dahulu, apa yang bila sebut akan datang yang akan berlaku. Sebab itulah dia panduan kita. Bila kita ada panduan, kita tak bimbang. Kita tahu dah masa depan tu akan berlaku. Nabi dah bagi tahu, Quran dah bagi tahu. Kita pegang. Walaupun pada nilai akal kita, logik akal kita tak logik dengan apa yang Quran sebut, Nabi sebut, tapi kita peganglah, yakinlah. Macam mana Allah nak bagi kejayaan, kemenangan, Allah nak bagi pahala, tu kerja Allah, kerja kita taat patuh. Memang kadang-kadang fikir ni apa ni, Islam lambat sangat, tak benar. Apa ni Nabi bagi tu susah sangat. Baik, buat cara lain. Lepas dah benar nanti cakaplah pasal Islam. Nanti baru orang sokong kita. Tak, kita orang Islam, kita ada prinsip dia. Buat. Tak usah bimbang orang suka tak suka, kita buat. Pegangan kita kena teguh. Sebab dunia itu tak ada nilai. Kalau ada nilai, walau sebesar sayap nyamuk. Sayap nyamuk kecil kan? Saya pun tak pernah ukur berapa besar sayap nyamuk. Kecil lah, nyamuk tu kecil, sehelai sayap. Kalau ada nilai, Allah tak bagi minum kepada orang kafir. Hari ini ada orang kafir yang jauh lebih kaya daripada kita. Ambil contoh Donald Trump. Kenal Donald Trump? Tu rambut spesial kan? Angin tiup tak tiup macam tu rambut dia. Tu kaya sangat. Terlalu kaya dengan kasino dia, dengan tempat perjudian dia. Apa kemewahan dia tak ada. Kapal terbang, boat, segala benda mewah. Ni sekarang nak jadi ni pula, macam YB pula. Gubernur macam mana. Dia dah boring sangat buat kerja bisnes-bisnes ni, nak jadi korporat. Lantak dia. Jadi tengok Allah, kenapa Allah bagi dia solat pun tidak. Kalau kata dia mungkinlah dia boleh demo, tapi tak ada nilai. Dan orang kafir demo tak ada nilai. Nampak di sisi dunia baguslah, tapi tak ada pahala. Tak ada sikit pun pahala. Sebab dia bukan Islam. Jadi kita fikir kenapa orang Islam tak kaya? Adalah kaya. Tapi kalau kita tengok orang Islam kaya sangat, dengan boleh buat rasuahnya, dia boleh riba macam-macam.
Allah bagi tahu, kalau ada nilai sebesar saya, Allah tak bagi minum. Sekarang Allah bagi dunia pada dia, apa kemewahan dunia dia tak dapat. Tuan, sebab tu kena fikir balik, aku ni solat ikut je perintah Allah. Walaupun kita solat sekian lama, tak kaya-kaya betul. Tuan, kaya tak ada, tak rumah ni besar, tak-tak 5-6 tingkat. Ada tak kereta pakai Ferrari kat sini? Kalau nak kira kaya, nak tunggu kaya dulu baru nak berjuang Islam. Penat itu. Sampai ke sudah tak kaya-kaya, nak sampai satu level, sampai satu keadaan kaya tu ada Ferrari. Ya lagi dia ada Ferrari, dia payah dia nak datang masjid. Susah nak parking, nanti orang lalu cala, duduk atas, payah. Abang datang kereta Mighty tak apalah, tercala sikit-sikit. Sebab murah, maintenance pun murah. Nampak? Kalau dunia dia bagi pada kita, kita pun jadi payah. Sebab tu biarlah duduk dalam keadaan macam ni. Allah bagi kaya tak apa kaya ni, okey lah. Ada rumah juga boleh balik, ada tempat tinggal, ada kereta motor boleh datang ke masjid surau, boleh beli kerja, okey dah sekadar. Yalah, memang banyak keadaan hari ni yang kita tengok sekeliling kita, segala benda dah, semua benda dah. Yang jatuh ni air mata dengan wang ringgit Malaysia jatuh. Penat ke pergi umrah baru duit Malaysia jatuh. Jadi itu kena usaha lah, kena usaha. Kita tak kata apalah Ustaz, kita redha kan. Kita redha kan tuan, ikhtiar kita buatlah macam mana. Takdir Ustaz, takdir Allah dah tentukan pada kita ni. Ya takdir pun kita kena usaha juga, ikhtiar macam mana nak elakkan perkara yang sama berlaku, yang dizalimi, orang yang zalim, yang rasuah dan sebagainya, itu kena dipanteras. Jadi bukan kata pakai semua redha kan, pakai kata doa tak apalah saya doa tak boleh kan. Dia punya kaedah nak berdoa ni, dia ada cara juga. Pencuri masuk rumah kita, kita pun biar tak apa, saya doakan awak dapat hidayah. Itu tak kena cara. Nak bertasawuf pun biar bertempat. Kalau ada